Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang saya hormati, yang mengikuti siri FB Live kita yang pada malam ini telah masuk ke siri yang ke-26 ya. Saya tak ingat siri yang ke-26 atau siri yang ke-27 nanti saya sembang balik. Iaitu dalam siri yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG Pusat, bagi membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab ya, Bid'ah Hasanah sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya. Kita makin bergerak ke penghujung kitab ya, kitab yang nipis sahaja, tapi insya-Allah ya, bagi orang yang mengikuti dengan niat untuk mendapatkan ilmu, dengan niat untuk memperolehi kefahaman, insya-Allah isinya itu sangat besar ya, manfaatnya. Kerana yang mengikuti kuliah ini ada pelbagai, ada yang mengikuti dengan niat nak mendapatkan ilmu dan kefahaman, ada juga yang mengikuti dengan niat untuk membangkang dan mencari kelemahan. Jadi masing-masing insya-Allah mendapat habuan berdasarkan apa yang dia niatkan. Kita sampai ke muka surat 104 berkaitan dengan kesunnahan mengusap wajah setelah berdoa. Kan kita bila angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu selepas kita berdoa amin ya rabbal alamin, kita mengusap wajah kita, Jadi mengusap wajah macam itu tu ada dalilkah? Adakah ianya sunnah ataupun bagaimana? Itu yang nak diterangkan pada malam ini insya-Allah. Baik. Pada dasarnya, doa merupakan ibadah yang sangat agung yang dapat meningkatkan keimanan dan memperkuatkan manisnya keimanan di dalam hati seorang Muslim. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan semalam, doa itu menzahirkan ubudiyah, menzahirkan kehambaan seseorang, menzahirkan bahawa kita ini ada iftiqar, fakir kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Antumul fuqara'u ilallah, dalam Al-Quran sebut kamu semua itu adalah fakir, berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah yang dia itu maha kaya lagi terpuji ya. Kaya di situ jangan kita bayangkan dengan kekayaan manusia ya. Orang manusia ni kalau kaya, dia ada banyak harta, dia ada banyak duit, dia ada banyak tanah, rumah, saham dan sebagainya. Tetapi bila kita nisbahkan Al-Ghani kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermakna Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada satu apa pun. Ya? Itu yang dikatakan kesimpulan Tauhid. Istighna'ullah
istighna'ullahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilahi. Terjemahan lama, terkaya Allah Ta'ala dari segala yang lain daripadanya. Terkaya di situ maknanya Allah tak perlu. Ya, itu bahasa modernnya. Allah langsung tidak berhajat kepada yang lain daripada Allah, dan yang lain daripada Allah semua berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada mereka sedar atau tidak. Mereka sebenarnya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kewujudan mereka pun asalnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujud dia tu pun berhajat kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi sihat dia, apatah lagi rupa paras dia, apatah lagi kebahagiaan dia, apatah lagi rezeki dia. Semualah. Tidak ada satu apa pun yang ada atau tiada pada diri kita, melainkan kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita fahamnya itu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa berdoa, memohon kepada yang empunya secara hakiki. Adapun kita meminta kepada manusia, meminta bantuan kepada orang ramai, mengharapkan bantuan dari kerajaan dan sebagainya, itu hanya asbab sahaja. Itu hanya zahir semata-mata, sedangkan yang memberi secara hakikat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita berdoa dengan penuh keimanan, dengan merasakan diri itu hamba, maka datanglah kemanisan di dalam hati kita. Ketika mana itulah kita faham bahawa doa itu adalah tujuan. Ada sebahagian menyangkakan doa adalah wasilah, doa adalah jalan. Kita nak dapat sesuatu, sembuh daripada penyakit, kita nak dapat sesuatu, jawatan mufti wilayah persekutuan, kita nak dapat sesuatu, jawatan Perdana Menteri Malaysia, kita nak dapat sesuatu, jodoh dengan seorang wanita, kita nak dapat sesuatu, ya, harta yang kita nak beli dan sebagainya, maka itu tujuan kita anggap. Ya. Bila tujuan itu, perkara itu dianggap sebagai tujuan, maka doa itu hanya menjadi jalan. Bila dah dapat, dia berhentilah berdoa. Kalau dia nak kahwin dengan wanita, dah dapat kahwin, dia sudah tidak berdoa lagi. Dia nak dapatkan jawatan menteri misalnya, dah dapat jawatan menteri, dia sudah tidak berdoa lagi. Dia teringin misalnya nak jadi mufti, dah dapat jawatan mufti, dia tidak berdoa lagi. Tapi Alhamdulillah lah kita tengok tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah kita, walaupun nama mereka dinaikkan sebagai calon, ya, tokoh yang dikatakan layak untuk menjawat jawatan-jawatan agama, tapi mereka sendiri, Masya Allah Tabarakallah, sangat tawaduk, memandang diri mereka itu tidak layak, memandang diri mereka itu jauh didahului oleh orang-orang lain yang lebih layak. Itu memang sikap yang bagus, ya, di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan itu memang sepatutnya ada dalam hati setiap orang bahawa kita ini manusia yang hina, yang jahil, yang tidak ada kebolehan. Tetapi sekiranya, ya, diberikan amanah, ditawarkan jawatan itu, saya berharaplah, ya, di kalangan ilmuwan ahli sunnah wal jamaah, mohon, ya, jangan ditolak. Kerana kita berpegang kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Apabila seseorang itu diberikan sesuatu amanah jawatan itu tanpa dia itu meminta, maka dia akan ditolong untuk melaksanakan amanah itu. Jadi kita bimbang kalau kita yang meminta-minta, kita yang membodek-bodek, kita yang melobi-lobi, bahkan kita sampai ke tahap menfitnah semata-mata nak supaya jawatan itu tidak terlepas kepada orang lain, maka itu nanti kita akan diwakilkan. Maknanya Allah tidak menolong kita, Allah tidak membantu kita menjalankan tanggungjawab itu, dan itu sangat membimbangkan kerana amanah ini bila disia-siakan, itu merupakan khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Itu merupakan kehinaan dan juga penyesalan pada hari kiamat, wal iazubillah. Sebelum saya pergi kepada tajuk, tadi dalam ruangan WhatsApp, semenjak saya perhatikan, ya, semenjak daripada ada orang meletakkan petition dalam change.org, ya, mencadangkan sekadar cadangan sahaja agar pendakwah kita yang terkenal, keturunan Rasulullah SAW, Al-Habib Ali, ya, Ibn Zainal Abidin Hafizahullah, untuk mengisi, ya, jawatan mufti wilayah persekutuan, yang mana kita tahu, setelah mufti yang dahulu dia diangkat kepada jawatan menteri agama ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, maka jawatan itu menjadi kosong.
Jadi ini bukan inisiatif daripada Habib Ali sendiri, tapi inisiatif daripada orang yang memberi kepercayaan kepada kebolehan, keilmuan, ketokohan beliau untuk membuat petition. Dan sebagaimana kita tahu, petition macam mana pun, kalau dari segi undang-undang negara kita, lantikan itu adalah oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat daripada menteri yang berkenaan. Itu dari segi asbab. Dari segi hakikat, sebenarnya dalam ilmu Allah sudah tertentu siapa yang nanti akan naik dan siapa yang nanti akan tidak naik. Kerana Allah Ta'ala yang mengangkat dan yang menurunkan seseorang, maka itu hakikat. Kita tidak bimbang. Cuma saya perhatikan, selepas daripada ada cadangan itu, masuk pelbagai hinaan, cercaan, fitnah, character assassination, pembunuhan karakter oleh golongan yang tidak suka kepada cadangan tersebut. Okeylah, tidak suka itu biasa sebenarnya. Tak semua orang kita boleh paksa berfikir sama seperti kita. Mungkin bagi orang yang mengenali, yang pernah mengaji, pernah mengikuti kuliah-kuliah Al-Habib Ali Hafizahullah, mereka rasa wah dia ni sangat layak, dia ni sangat berkaliber, sangat sesuai, kena sangat. Tapi kita tidak boleh menolak juga kemungkinan ada orang lain yang tidak suka. Okeylah, itu hak dia lah untuk tidak bersetuju, hak dia lah untuk tidak suka. Tetapi bukan hak dia untuk menaburkan fitnah. Bukan hak dia untuk memberi gambaran-gambaran yang buruk dengan tujuan merosakkan imej karakter, kerana dia bukan sikap orang Muslim. Bukan sikap orang Islam. Sebab orang Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi atau kama qala sallallahu. Orang Islam itu orang yang selamat orang-orang Islam yang lain daripada tangan, tidak memukul, tidak mencederakan, dan juga daripada lidah dia tidak memfitnah, tidak memburuk-burukkan imej seseorang yang mana dia adalah saudara seagama. Jadi saya perasan dalam grup WhatsApp tadi, ada satu orang mungkin dengan alasan kononnya nak bertanya, tapi saya tidak fikir demikian. Saya fikir sebenarnya tujuannya itu lebih daripada untuk sekadar bertanya. Dia kongsikan satu rakaman video yang mana dalam rakaman video itu kelihatan Al-Habib Ali dengan mungkin saya percaya saudara-saudara dia lah kaum kerabat dia yang lelaki ni, mereka menari dengan tarian Arab, bukan tarian gelek, bukan tarian macam belly dancing orang Mesir, tidak. Tarian lelaki, tarian yang cergas, yang nampak keras, yang nampak kelakian lah. Kerana kita tahu dalam kitab-kitab fiqh, kalau tarian yang berbentuk seperti wanita, tarian asli Melayu misalnya, yang lemah gemalai, itu ulama kita tidak benarkan. Kan itu ada elemen menyerupai wanita. Tarian macam itu memang tidak dibolehkan. Tapi ini tarian orang Arab, biasanya kalau lelaki itu dia ada satu bentuk kekerasan, tarian itu. Saya masa ambil masters di Jordan, saya pernah dijemput ke walimah, ke tempat-tempat perkahwinan kawan-kawan Arab. Memang jadi budaya mereka, bila menyambut hari-hari demikian, mereka sesama lelaki mereka akan menari. Tapi tarian mereka itu tarian yang nampak cergas, dan mungkin kita boleh bayangkan itulah tarian yang ditarikan oleh orang-orang Habasyah, orang-orang kulit hitam di zaman Nabi SAW, berhampiran dengan masjid. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha, zaujatul Rasul, isteri Nabi SAW, Siti Aisyah masih muda masa itu. Biasalah orang muda ni dia tertarik nak tengok pertunjukan, nak tengok hiburan. Jadi dia mengintai-intai tarian itu, lalu meletakkan dagu di atas bahu Nabi SAW dan menonton. Nabi SAW lindung di belakang baginda, dan baginda tidak melarang Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menonton tarian tersebut, dan juga tidak melarang orang Habsyah, orang kulit hitam itu daripada menarikan tarian yang sesuai dengan kelakian, atau mungkin kita katakan seolah-olahnya tarian perang, tarian yang bukan lemah gemalai ataupun tarian seperti orang pondan, tidak. Jadi hukum menari ini dia pelbagai. Boleh jadi haram, boleh jadi harus. Jadi kalau kita melihat kepada tarian, mungkin sebahagian akan nanti akan sampai kepada mereka video tersebut.
Itu tarian yang memang adat orang Arab, yang memang biasa mereka, terutama setahu saya Habib Ali Zainal Abidin, beliau adalah keturunan Arab daripada Yaman, ya. Mungkin itu tarian orang Arab Yaman, ditarikan sesama kaum kerabat lelaki. Tetapi oleh kerana golongan yang tidak suka ni, mereka sudah pergi ke peringkat bukan sahaja tidak suka dan tidak bersetuju, tapi mereka sanggup untuk menghina dan memfitnah kepada saudara seagama, bercanggah dengan saranan Rasulullah SAW, dalam keadaan mereka mendakwa kononnya mereka itu adalah pejuang sunnah, orang yang nak ikut sunnah, tapi mereka sebenarnya adalah melanggar perintah sunnah yang tidak beri kita itu menyakiti saudara-saudara seagama. Banyak fitnah yang dilontarkan oleh Al-Habib Ali Hafizahullah wa ra'ah, moga-moga Allah memelihara beliau daripada segala keburukan. Dua hari lepas ataupun semalam, kalau tak silap saya, ada orang cadangkan kepada orang yang rapat dengan Habib Ali, melihatkan kepada fitnah-fitnah yang jelas, ya, supaya Habib Ali menyaman orang yang membuat fitnah tersebut. Jadi orang yang rapat dengan beliau ni dia kata dia memang nak buat lah, dia sanggup lah. Tapi kemudian dia come back, dia datang balik, dia kata minta maaf, Habib tak benarkan. Habib tak mau ambil tindakan. Masya Allah, tabarakallah. Bagi saya ini adalah orang yang mewarisi, ya, sikap, akhlak, ya, daripada jaddihi SAW, daripada datuk moyang dia, iaitu Rasulullah SAW, yang demikian berakhlak mulia. Memaafkan kepada orang-orang kafir, musyrik, yang asalnya kafir, musyrik, yang ingin membunuh kepada Nabi SAW. Bukan membunuh karakter, bahkan membunuh, mencabut nyawa Nabi SAW. Tapi Nabi SAW memaafkan. Antumul tulaqa, kamu semua dibebaskan. Jadi saya percaya sikap pemaaf Nabi SAW ini, sikap ini namanya rahmah. Ini sikap kasihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umat Nabi ini menyakiti, tetapi diwarisi oleh sebahagian zuriat baginda sikap rahmat ini, tidak mahu menyakiti walaupun disakiti. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa. Tarian ini bukan satu, yang sebagaimana yang ditarikan itu bukan satu perkara yang haram, dan lebih-lebih lagi bukan dilakukan di depan khalayak. Kalau dilakukan di depan khalayak, di tempat yang tidak menjadi uruf, ya, adat kebiasaannya begitu, mungkin itu kita boleh katakan itu sebagai menjatuhkan muru'ah, ya. Tapi kalau dilakukan di tempat yang tertutup bersama ahli keluarga dan dengan tarian yang saya katakan tadi, tarian yang berbentuk kelakian, ya, bukan tarian yang berbentuk keperempuanan, maka dari segi hukum tak masalah. Tapi kenapa sanggup mereka ni membuat perkara demikian? Ini kerana ada fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Kita bimbang fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala menambah lagi penyakit di dalam hati mereka. Na'udzubillah. Janganlah sampai begitu. Kita doakan moga-moga saudara-saudara kita yang memfitnah kepada Habib Ali ini, Allah kurniakan kepada mereka hidayah dan taufik kembali kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang seimbang dalam akidah, syariah dan juga akhlaknya. Yang kedua, diletakkan gambar, ya, Al-Habib Ali Zainal Abidin di sisi kuburan ibu beliau yang ada taburan bunga. Itu saya sudah cerita semalam. Itu sebenarnya atas jalan kias kepada perbuatan Nabi SAW, meletakkan pelepah tamar, itu termasuk dalam sunnah.
Bukan sunnah yang secara direct. Kalau secara directnya adalah diambil pelepah tamar, di sebelah dua diletakkan, itu para ulama mengatakan tidak semestinya demikian. Kerana para ulama kita memahami kejadian tersebut, pelepah tamar yang masih basah itu adalah pelepah yang masih hidup. Makhluk yang hidup ini ada bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi tasbih makhluk yang hidup, walaupun seumpama pelepah tamar itu, Allah jadikan sebab memberi manfaat, meringankan azab kepada ahli kubur, maka boleh sahaja digantikan dengan seumpama bunga-bunga yang hidup. Itu kalau kita mau menerangkan dari segi hukum hakam. Kalau kita nak menerangkan dari segi hukum hakam, begitu cerita dia. Tapi kalau kita itu menjadikan rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa menganggap hanya puak kita sahaja yang sunnah, orang lain itu semuanya ahlul bid'ah, kuburiyun, penyembah kubur dan sebagainya, maka kita akan melahirkan akhlak yang jauh daripada akhlak Islam, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada tajuk mengusap wajah setelah berdoa. Kita lihat bahawa yang pertama, doa itu sendiri adalah ibadah. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Nabi SAW bersabda dengan jelas di sini, doa itu dia adalah ibadah. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi Nabi SAW memberitahu doa itu adalah ibadah. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau kita benar-benar faham fungsi doa, doa itu bukan wasilah yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan, tetapi doa itulah tujuan. Doa itulah ghayah. Kerana doa itu adalah ibadah. Tidakkah Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan manusia dan jin ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Jadi oleh kerana doa huwal ibadah, kata Nabi SAW, maka doa itu adalah ghayah. Doa itu adalah tujuan, bukannya wasilah. Jadi kita dah dapat apa yang kita nak pun, kita terus berdoa. Kita jangan sehingga tergolong dalam golongan yang boleh dianggap takabur. Sebagian dalam ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, Nabi membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu telah berfirman, doalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan memperkenankan bagi kamu, yakni permintaan kamu tadi. Kemudian dikaitkan dengan orang yang takabur. Innalladzina yatakabbaruna an ibadati. Orang yang takabur daripada beribadah kepadaku. Kan doa adalah ibadah. Mana orang yang tak sudi nak berdoa. Kita bimbang di zaman kita sekarang, ada orang bahkan benci melihat orang berdoa. Dia menyempitkan fikiran dia dengan bertanya, ini mana dalil doa? Ini mana dalil doa? Padahal dia tidak mahu membuka fikiran dia tentang dalil. Okay, dia tanya dalil, okay, fine. Tapi kenapa kamu hanya terbuka untuk bertanya, tapi kamu tidak terbuka untuk mendengar jawapannya? Dalil berdoa ini dia umum. Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku perkenankan. Jadi sebagaimana yang kerap saya sebut sebelum ini, bila dalil itu umum, dia akan kekal umum, melainkan kalau ada dalil lain yang menyempitkan. Jadi doa ini datang dalil secara umum, tidak ada dalil yang menyempitkan, menjadikan doa hanya boleh pada waktu tertentu, hanya boleh dengan lafaz tertentu, hanya boleh doa sorang-sorang misalnya, tak boleh doa beramai-ramai, tidak ada. Maka untuk kita melarang orang berdoa beramai-ramai, untuk kita melarang orang berdoa pada masa-masa tertentu, itu bermakna kita yang melawan dalil. Kerana kita itu melakukan takhsis bidunil mukhassis. Kita itu menyempitkan makna dalil yang umum, sedangkan tidak ada dalil yang menyempitkan.
Jadi orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku, beribadah kepadaku, akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina wal-iyazubillah. Jadi hati-hati ya saudara-saudara kita yang merasa terlampau sombong untuk berdoa, sama ada dia sendiri mengangkat tangan berdoa kepada Allah ataupun dia mengaminkan doa yang didoakan oleh saudara-saudaranya, sebagaimana topik kita yang telah lalu dengan dalilnya kita telah beritahukan. Kita bimbang ya. Itu terbit daripada rasa sombong, natijahnya akan masuk ke dalam neraka Jahannam wal-iyazubillah. Di antara adab dan etika berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah mengangkat kedua tangan lalu mengusap wajah setelah berdoa. Ini antara adab ya, bukan kata tak boleh. Kita berdoa macam ni pun boleh dalam hati. Bahkan kita berdoa dalam hati pun boleh. Kita diam saja dalam hati kita berdoa, ya Allah lapangkanlah kehidupanku, ya Allah tetapkanlah imanku, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Engkau redha kepadaku, ya Allah berikanlah zuriat yang baik kepada kami, ya Allah berikanlah anak yang soleh yang mendoakan kami, ya Allah berikanlah kami. Itu kita tak, ini saya sebutlah sebab saya berceramah dan berkuliah, tapi kalau bayangkan ini lantunan-lantunan doa ni dalam keadaan kita diam. Boleh saja mendoakan dengan hati. Ataupun kita sebut tapi tanpa kita mengangkat tangan. Macam tadi, dia duduk macam tu. Ya Allah, lapangkanlah urusan hamba-Mu ini, ya Allah. Sembuhkanlah hamba-Mu daripada penyakit yang menimpa ini, ya Allah. Boleh saja, tak angkat tangan. Jadi, angkat tangan ini termasuk adab. Ya, adab maknanya bagus ya, kalau kita angkat tangan ini. Maknanya kita meminta bukan sahaja dengan hati, kita juga meminta dengan lidah. Kita bukan sahaja meminta dengan lidah, bahkan kita juga meminta dengan anggota badan, mengisyaratkan. Kan orang kalau nak minta sesuatu kan dia angkat tangan macam itu. Tapi kita kalau dengan manusia kita elakkan. Kerana menadah tangan sebegini kepada manusia asalnya itu dianggap satu kehinaan. Tapi kalau orang yang berhajat itu ada pengecualian lah. Tapi kalau kita angkat tangan begini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu kemuliaan. Kerana kita akan menjadi orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Hamba tu asalnya bunyinya seperti hina. Tapi bila disembahkan kepada Rabbil Alamin, disembah kepada Allah, Abdullah, hamba Allah, maka jadi mulia. Tujuan mengusapkan tangan ke wajah tersebut sepertinya mengandung relevan yang sangat rasional, iaitu bahawa ketika Allah tidak mengembalikan kedua tangan orang yang berdoa dengan keadaan kosong, seakan-akan kedua tangan tersebut memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan Allah Taala ni yang memperkenankan doa. Bila seorang hamba itu mengangkat tangan berdoa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehambaan, maka Allah tidak akan mensia-siakan angkat tangannya itu kecuali Allah kurniakan doanya. Jadi dari segi itu kita kata tafaulnya seolah-olahnya tangannya itu juga dirahmati ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajar sekali kalau rahmat tersebut diusapkan ke wajah sebagai anggota badan yang paling mulia dan yang paling berhak untuk dimuliakan. Ya, ini kupasan oleh Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Baik. Hadis yang dibacakan adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud dan lain-lain rahimahumullah. Oleh kerana itu para ulama dan juga para fuqaha dari mazhab yang empat telah menetapkan kesunnahan mengusap, menyapu wajah setelah berdoa. Misalnya para fuqaha yang mengikuti mazhab Syafi'i telah menegaskan kesunnahan mengusap wajah setelah berdoa. Dalam hal ini, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa min adabid du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwalis syarifati. Antara adab berdoa, kalau ikutkan bila-bila masa boleh berdoa ya, di mana-mana pun kita boleh berdoa. Bahkan nak masuk tandas pun ada doa dia, keluar tandas pun ada doa dia, nak bersama dengan isteri pun ada doa dia, nak pakai baju ada doa, nak buka baju ada doa. Tapi yang kita kata sangat beradab, ya, kalau boleh pada waktu-waktu yang mulia. Misalnya selepas solat itu termasuk antara waktu yang mulia. Selepas daripada kita solat fardu, itu termasuk waktu yang bagus untuk kita berdoa. Dan waktu-waktu seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, waktu 2 hari raya, waktu 1 Rajab, waktu malam Jumaat. Dah lepas dah hari ni Jumaat, malam Sabtu, malam semalam lah. Dan juga
malam nisfu Sya'ban. Itu termasuk waktu yang mustajab doa. Jadi kita lakukan doa pada malam-malam tersebut bagus ya. Nak melakukan macam misalnya nisfu Sya'ban, nak doa sekali ke, nak doa 3 kali ke, nak doa 5 kali ke, nak doa 10 kali ke, nak doa daripada malam sampai ke pagi ke, terpulanglah. Tapi yang penting ini waktu-waktu yang mulia yang diharapkan istijabah doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dah terbalik ya, waktu-waktu yang mulia ni kita pula terpaksa berbalah, bersengketa antara sesama Islam atas salah faham tentang apa yang diterangkan sekarang ini. Kemudian antara adabnya apa? Wastiqbalul qiblah. Ini adab saja. Boleh saja kita berdoa tidak menghadap kiblat, lebih-lebih lagi kalau suasana menuntut demikian. Misalnya kalau ustaz-ustaz mengajar di masjid surau, biasanya yang akan menghadap kiblat itu adalah jamaah. Ustaz akan membelakangkan kiblat. Jadi ustaz terus berdoa dalam keadaan membelakangkan kiblat, kerana itu yang sesuai menghadap kepada jemaah. Demikianlah imam ya. Kadang-kadang saya perhati imam dia lepas solat dia terus saja straight menghadap kiblat sampai habis doa semua, dia tidak berpaling kepada makmum. Sedangkan kalau ikut ke sunnah perbuatan Nabi SAW, Nabi menghadap kepada makmum, ataupun ada dalam kitab-kitab fiqh disebut memberikan lambung kanan atau lambung kiri sebagaimana yang sesuai dengan keadaan imam itu. Yang penting adalah kita itu menghadap ke arah makmum ya. Tapi dalam keadaan biasa, misalnya kita berdoa seorang-seorang atau kita itu makmum yang mengaminkan doa imam, maka yang paling afdal kita dalam keadaan menghadap kiblat. Wa raf'u yadayhi wa mashu wajhihi ba'da faraghihi, iaitu dia mengangkat kedua-dua tangannya dan menyapu kepada wajahnya selepas selesai berdoa. Ini disebut dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhazzab. Wa khafdu as-sauti bainal jahri wal mukhafatati. Jadi doa ni kalau boleh suara tu jangan terlampau kuat lah ya. Kadang-kadang orang yang doa kunut misalnya, mentang-mentang dia mendoakan banyak perkara yang besar-besar, dia meninggikan suara dia. Tak perlu. Doa ini eloknya sederhana. Bukan boleh sampai tak dengar. Bukan dia sampai tak dengar langsung. Itu dia kata antara jahar kuat dan mukhafatah macam berbisik. Macam kalau kita baca ayat biasa kuat. Kalau jadi imam, baca Fatihah, baca surah, okey kuat. Tapi kalau macam baca doa kunut tu macam tadi, sederhana, antara kuat dan berbisik. Misalnya kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ataupun di zaman-zaman kita diuji dengan wabak penyakit COVID-19 ya, sunnahnya kita itu mengamalkan kunut nazilah pada setiap waktu solat. Jadi kalau kunut subuh lain, waktu subuh saja kita baca. Tapi kalau kunut nazilah kerana berlakunya satu musibah, termasuklah wabak penyakit ni, setiap kita rakaat terakhir tu, kalau zuhur, asar dan isyak, maknanya bangkit daripada rokok yang kali keempat tu. Kalau maghrib, rokok yang kali ketiga tu. Kalau subuh macam biasalah, rokok yang kedua tu, rakaat yang kedua tu, maka kita membaca kunut nazilah. Bolehlah kita doakan mengangkat bala dan wabak. Misalnya Allahumma dfa' anna hadzal bala'a wal waba' innaka ala kulli syai'in qadir, ataupun Allahumma kshif anna hadzal bala'a wal waba' innaka ala kulli syai'in qadir, atau Allahumma asrif anna hadzal bala'a wal waba' innaka ala kulli syai'in qadir. Kan kita kata nak hidupkan sunnah, buatlah. Ini sunnahnya begitu. Habis itu yang sembahyang hajat beramai-ramai itu bukan sunnah dengan erti kata yang dilakukan oleh Nabi SAW secara khusus, cuma masih boleh terpayung dengan dalil yang umum lah ya. Itu sembahyang bila kita ada hajat, kita sembahyang 2 rakaat. Adapun berjemaah solat hajat itu, kalau ikut para ulama kita, hukumnya harus sahaja, tak perlulah nak berjamaah pun sebenarnya ya. Kalau dalam keadaan sekarang ni yang jamaah dan Jumaat kita pun terhalang kerana langkah berjaga-jaga, mimbab aula lah yang tidak disunatkan seperti solat hajat tu, buat sendiri-sendiri je lah. Tak perlu pun nak dibuat beramai-ramai. Tapi taklah pula dia kata bid'ah yang sesat haram, tidaklah kerana ulama kita mengatakan ia satu perkara yang harus, masih lagi terpayung dengan tuntutan umum untuk melakukan solat secara berjamaah. Cuma dari segi turutan tu sepertinya tidak tepat ya. Kalau kita terpaksa tinggalkan jamaah di masjid,
Kalau kita terpaksa tinggalkan Jumaat di masjid atas alasan untuk menjaga daripada jangkitan, maka min bab aula sepatutnya solat hajat tidak perlu berjamaah, kita lakukan sendiri-sendiri saja. Tapi yang memang confirm sunnah bila berlaku wabak-wabak sebegini adalah mengamalkan kunut nazilah, ya. Tak silap saya, NGO yang saya sertai iaitu Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah atau dikenali sebagai Islami, ya, boleh lawat page Islami. Ada mereka sediakan poster ataupun panduan bagaimana nak melakukan kunut nazilah, dan juga penganjur kepada kelas kita ini. ARG, Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group juga saya ingat pernah keluarkan satu posting khusus tentang kaifiat membaca kunut nazilah, yang boleh rujuk. Ya. Jadi jelas dalam kitab fiqh sunat sapu muka lepas berdoa. Mazhab Hambali pula yang kaum Wahabi di Arab Saudi mengaku mereka itu mazhab Hambali. Bagaimana pendirian mereka? Biasanya kawan-kawan kita ni mereka kurang senang lah, ya, kalau dikatakan Wahabi. Bahkan saya perasan kadang-kadang mereka seolah tak faham apa makna Wahabi. Wahabi makna pengikut Syekh Abdul Wahab, bukan makna orang yang belajar kitab dengan Syekh Abdul Wahab, orang yang mengaji direct dengan Syekh Abdul Wahab. Bukan, ya. Pengikut maknanya kamu ikut manhaj, fatwa, pegangan, kira kamu tu Wahabi lah. Macam kita lah, kita tak pernah mengaji dengan Imam Syafi'i sebab kita tidak hidup sezaman pun dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita pun kadang-kadang tak mengaji pun kitab yang memang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita hanya mengaji kitab ulama-ulama yang ikut manhaj Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i kita tak baca Al-Um, kita tak baca Ar-Risalah misalnya. Tapi masih lagi kita tu dinisbahkan sebagai Syafi'i mazhaban. Dari segi fiqahnya kita ni mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana kita mengikut kepada manhaj beliau. Fatwa mungkin ada yang berbeza, ya, sebab ulama-ulama Syafi'i ada kalanya muwafaqah fatwa mereka dengan fatwa Imam Syafi'i sama, ada kalanya mukhalafah tak sama dengan fatwa Imam Syafi'i. Tapi masih kita secara umum dipanggil orang yang Syafi'i, sebab ikut secara umum metod Imam Syafi'i. Demikian yang ikut pada metod Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tak mengaji dengan Syekh Abdul Wahab, kadang tak baca pun buku Syekh Abdul Wahab, masih dianggap sebagai Wahabi. Jadi ramai yang kurang senang, ya. Kalau dianggap Wahabi, jarang yang nak mengaku, ya. Kita mungkin jumpa seorang dua saja yang berani mengaku dia itu Wahabi. Yang lain-lain kebanyakannya keberatan, walaupun mereka kata Wahabi itu bagus, tapi mereka keberatan untuk dilabelkan Wahabi. Mereka lebih suka mengaku Hambali. Saya bukan Wahabi, saya mazhab Hambali. Jadi bagaimana pegangan mazhab Hambali berkaitan dengan menyapu muka selepas berdoa ini? Ternyata para ulama, iaitu fuqaha mazhab Hambali, menegaskan bahawa pendapat yang dapat dijadikan pegangan, maknanya yang muktamad lah, adalah kesunnahan mengusap wajah setelah berdoa. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Buhuti menegaskan, thumma yamsahu wajahahu biyadaihi huna, ay aqibal kunuti wa kharijus salah idza da'a. Kalau ikut mazhab Hambali, orang yang berdoa itu mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya setelah membaca doa kunut. Bukankah mazhab Hambali kata tak sunat kunut, ya, itu kunut subuh, ya. Maknanya kalau kunut lain masih ada kesunahan itu di sisi mereka. Yang dikatakan mazhab Hambali mengatakan tak sunat itu adalah berkaitan dengan kunut subuh. Dan kalau di luar sembahyang pun bila berdoa, kata dia disapukan muka. Tapi sebenarnya kalau kita ni boleh berlapang dada lah, ya. Setakat benda-benda sapu muka lepas sembahyang ni, lepas doa ni, kalaupun kamu cenderung misalnya nak mengatakan tak sunat, kan kamu kena raikan ulama-ulama besar, Imam Nawawi, Imam Buhuti mengatakan sunat. Jadi kalau kamu memang mengamalkan slogan berlapang dada, tak payah kisahlah siapa yang berpegang dengan kalam ulama, mereka sapu muka, ini sunat dapat pahala. Kamu kata saya tak mau sapu sebab tak ada dalil katanya, terpulang kamulah. Itu namanya berlapang dada. Ini kamu menslogankan lapang dada, tapi bila orang buat bercanggah dengan apa yang kamu pegang, kamu bising, ini bid'ah, ini tak ada dalil. Tak kenalah dengan slogan berlapang dada. Itu seolahnya berlapang otak lah, macam otak tak ada dalam kepala. Buat cakap lain, buat lain, tak kenalah.
Demikian pandangan para ulama fuqaha dari mazhab 4 yang menegaskan kesunahan mengusap wajah setelah berdoa. Sedangkan dasar atau dalil para ulama dalam hal ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap wajah baginda dengan kedua tangannya setelah berdoa. An Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW apabila madda yadaihi, mengangkat, menghulurkan tangan baginda ketika berdoa, baginda tidak akan melainkan baginda menyapu ke muka dahulu. Baginda tidak akan mengembalikan tangannya yang diangkat itu, melainkan sapu dulu dengan kedua-dua tangan itu wajah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini menjadi dalil kesunahan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa. Hadis yang lain, ya. Yang tadi itu adalah hadis hasan, ya, riwayat Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, ya. Jadi dijadikan hadis tadi sebagai sandaran kesunahan menyapu muka selesai daripada berdoa. Yang seterusnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasturul judura man nazara fi kitabi akhihi bighairi idnihi fa innama yanzuru finnar salullaha bibutuni akuffikum wala tas'aluhu bizuhuriha fa idza farartum famsahu biha wujuhakum. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menutup tembok dengan kain. Barang siapa yang melihat di dalam buku saudaranya tanpa izin, maka sebenarnya ia melihat ke dalam neraka. Mohonlah kepada Allah dengan bahagian perut telapak tangan kamu, ya. Ini namanya perut telapak tangan, ya. Ini butun, ya. Telapak tangan ini ada perut dia, ini perut telapak tangan. Mana minta begitu, ya. Dan janganlah kamu memohon kepadanya dengan punggungnya. Jangan kita begitu. Ini maknanya punggung, ya, belakang lah, kalau bahasa kita belakang telapak tangan lah. Kita minta macam ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kamu selesai berdoa, maka usaplah wajahmu dengannya. Wa idza farartum famsahu biha wujuhakum. Biha itu maknanya dengan tangan-tangan lah. Ini tangan kita lah. Jadi hadis ini adalah hadis hasan, riwayat Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ibn Majah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala berkata, hadis tersebut diriwayatkan dari lebih satu jalur dari Muhammad bin Ka'ab. Semua jalurnya lemah. Kalau tengok satu persatu jalur tu, it itself lemah. Dan jalur yang disebutkan tadi lah ialah jalur yang paling bagus, tapi jalur ini pun lemah. Jadi himpunan daripada jalur-jalur yang lemah ini memadai, ya, untuk dijadikan sebagai amalan ihtiyat, ya, dalam beramal, iaitu sebab kita asalnya macam ni, ya. Kenapa beramal ni? Kan hadis ni lemah, banyak jalur, tapi setiap jalurnya tu lemah. Sebab asalnya bila kita angkat tangan berdoa, ya, lepas berdoa ada banyak kemungkinan kita sapu muka, kita sapu bahu, ataupun kita letak kat perut, ataupun kita letak terus, ya. Jadi ini antara pilihan-pilihan yang kita boleh buat, ya. Sapu muka, misalnya sapu bahu, sapu dada, sapu perut, ya. Apalah saja. Maknanya ini kemungkinan yang kita akan letakkan tangan kita selepas daripada kita berdoa. Dan semua itu tidak ada dalil. Yang ada dalil sapu muka, cuma dalil itu lemah. Jadi kalau orang yang faham
Maknanya daripada saya letak memang tak confirm, tak ada dalil. Saya sapu di bahu memang tak ada dalil. Ya, saya sapu di perut memang tak ada dalil langsung. Jadi lebih baik saya mengamalkan yang ada dalil walaupun lemah, tetapi lemah ini tidak sampai ke tahap palsu. Kemungkinan Nabi SAW kata itu masih ada. Jadi itu yang ihtiyat, maknanya lebih cermat. Kalau saya letak tangan terus ke bawah, itu confirm tak ada dalil. Ataupun saya sapu ke lutut misalnya, itu confirm tak ada dalil. Ataupun saya sapu ke bahu misalnya, itu tak ada dalil. Jadi asalnya lepas kita angkat tangan berdoa, kita boleh letak di mana-mana. Tapi kenapa kamu letak sapu di muka? Kerana sekurang-kurangnya ada banyak jalur riwayat yang walaupun masing-masing dhaif, tapi sudah cukup untuk dijadikan sebagai langkah berjaga-jaga. Kalau ini memang dituturkan oleh Nabi SAW, maka kita itu beramal. Ya. Di sisi lain, mengusap wajah setelah selesai berdoa juga diriwayatkan daripada generasi salaf. Ya. Antara lain sahabat. Ini maknanya menguatkan. Ya. Walaupun hadis itu kalau satu persatu jalurnya adalah lemah, tapi melihat kepada amalan salaf, yang mana husnuzon kita dengan salaf, tentulah mereka itu beramal dengan ada satu sandaran amalan mereka. Mereka juga menyapu muka selepas doa. Ya. Antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Juga daripada Al-Imam Hasanul Basri juga mengamalkan sapu muka selepas doa. Oleh kerana itu, pandangan sebahagian aliran baharu yang membid'ahkan dan mengharamkan mengusap wajah setelah berdoa adalah tidak benar. Ya, ada hadisnya walaupun tidak begitu kuat, tapi tidak sampai ke tahap palsu. Ada amalan daripada salafus soleh. Jadi, kalau nak katakan kita ni salafi, maknanya pengikut salaf. Jadi tak payahlah kita nak keras. Salaf ada amalkan. Kalau tak mahu, silakan, tak ada masalah. Kamu lepas angkat tangan doa terus nak letak ke perut atau nak letak ke bawah, terpulanglah. Tidak ada pula kita mengatakan wajib. Ini hanya dalam bab adab, paling-paling pun ia sunnah. Sunat ya. Tidak sampai dikatakan wajib pun. Tapi nak mengharamkan itu jelas bercanggah dengan apa yang kita terangkan dari segi dalil hadis-hadis walaupun tidak begitu kuat. Dan juga dalil amalan salafus soleh. Generasi salaf juga mengamalkan menyapu muka. Kalau dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau misalnya yang mengamalkan sapu muka itu adalah orang-orang penduduk Madinah, itu bagi Imam Malik sumber hukum. Kerana Imam Malik rahimahullah ta'ala melihat kepada logik, bila ahli Madinah zaman Imam Malik lah ya, bukan ahli Madinah zaman kita sekarang ni, macam-macam dia orang amalkan. Ahli Madinah zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala masih hampir dengan zaman sahabat. Imam Malik memakai logik, bila orang ahli Madinah beramal begitu, bermakna seolah-olah mereka meriwayatkan sesuatu daripada sahabat tapi tidak meriwayatkan dengan mulut. Mereka meriwayatkan dengan perbuatan. Itu husnuzon ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan salafus soleh pada zaman beliau, iaitu kalaulah salafus soleh itu beramal dengan satu amalan, tentulah amalan mereka itu disandarkan kepada sesuatu dalil. Ada orang zaman sekarang dia tak boleh terima macam tu. Dia tahu mana boleh. Tak, itu logiknya begitu. Takkanlah ahli Madinah yang soleh-soleh itu dia beramal sesuka hati, tidak ada dalil. Mana yang dikatakan husnuzon. Jadi itu alasan ya Imam Malik rahimahullah ta'ala menjadikan amalu ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum syarak. Yang paling penting kita tidak sampai mengharamkanlah. Jadi kesunahan mengusap wajah setelah berdoa memiliki dalil yang cukup kuat yang diikuti oleh para ulama fuqaha dari mazhab yang empat, wallahu alam. Kerana ulama-ulama mazhab empat ini mereka adalah mujtahidin, orang-orang yang layak berijtihad, maka kita bertaklid kepada ijtihad mereka itu tidak ada masalah. Jangan kita bertaklid kepada juhala ya, orang-orang yang jahil, itu hukumnya haram. Kalau kita sendiri jahil pun kita berfatwa haram, apatah lagi kita mengikut kepada orang yang jahil, itu jelas haram. Jadi insyaAllah malam besok kita akan sambung dengan tradisi kebaikan dalam hari-hari tertentu. Misalnya ada hari tertentu orang buat tahlilan, orang baca Quran untuk sampaikan pahala kepada si mati. Ada kala dilakukan 7 hari, ada kala dilakukan 40 hari, ada kala dilakukan pada hari yang ke-100 ya. Ada kalanya dilakukan setiap tahun, haul. Jadi ini apa dia punya sandaran dia, kita nak faham ya. Amalan tu memang wujud dalam masyarakat kita, tapi adakah di sana satu sandaran terhadap amalan mereka? Itu insya-Allah kita akan bincangkan
pada malam besok. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon muslimin muslimat yang hadir sudi mendoakan kebaikan buat kami dan keluarga, dan buat umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.